Seterusnya kita ke Sabah bersama Konstantin Pahlawan. Jadi silakan Konstantin. Terima kasih Nurlela, salam sejahtera. Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah bercadang untuk menyediakan lori-lori tangki di setiap daerah untuk memudahkan penghantaran air di tempat-tempat tertentu, terutama yang sukar diakses. Menterinya Datuk Peter Anthony berkata cadangan itu adalah untuk mengatasi masalah penghantaran bekalan air yang masih tidak mencukupi. Pada masa sama, Datuk Peter memberitahu pihak Kementerian Menerusi Jabatan Air Negeri akan terus bekerjasama dengan jabatan dan agensi berkaitan untuk menghantar air kepada penduduk yang mengalami masalah kekurangan bekalan air di negeri ini. Tambah beliau, pemantauan kedudukan air di setiap loji air negeri juga akan terus dilakukan untuk memastikan bekalan air mencukupi di negeri ini. Buat masa ini kita meminta kerjasama daripada ataupun bantuan daripada bomba, daripada agensi-agensi lain bagi membantu kita menghantar air. Walau bagaimanapun ia masih tidak cukup. Jadi kemungkinan kita akan fikirkan pada masa-masa mendatang supaya lori-lori tangki disediakan di setiap daerah bagi memudahkan penghantaran air-air di tempat-tempat yang tertentu. Datuk Peter ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahyudin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan mengundang Tun Johar dan isteri Tuan Puan Hajah Nuridah Tan Sri R.M. Jasni selaku tetamu kehormat ke Majlis Pelancaran Sambutan Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Sabah 2019 di pentas utama Dataran Bengkok Kapitas 1 Mei ini. Datuk Peter yang juga pengurusi jawatan kuasa induk sambutan berkata penganjuran sambutan dengan kerjasama KDCA itu dijangka menarik lebih ramai pengunjung menerusi pelbagai pengisian dan kelainan. Dua lelaki yang dilaporkan hilang di laut semasa menangkap ikan di Kampung Tempurung Kuala Penyu petang semalam ditemukan lemas awal pagi tadi. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, kedua-dua mangsa dikenali sebagai Aziz Halis, 48 tahun dan Halid, 14 tahun, ditemukan orang awam 10 km dari pesisir pantai kampung tersebut pada 7.15 pagi. Pasukan bomba kemudiannya bertindak mengangkat mangsa dari perahu ke darat sebelum menyerahkan mayat mangsa kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat SAR melibatkan 14 anggota bomba diketuai Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Penyu Muhammad Rafi Pengiran Bahar dibantu 4 anggota bomba sukarela dari Berangkok ditamatkan sepenuhnya pada 10.10 pagi. Dua pejabat awam antara 11 suspek yang ditahan penguatkuasa Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Keningau dalam satu operasi di sekitar daerah Keningau dan Suk Ahad lalu. Pejabat awam yang ditahan terdiri daripada seorang lelaki dan wanita yang positif ujian saringan dadah. Bercakap kepada media di Keningau, Ketua Operasi yang juga Pegawai AADK Keningau, Azri Golbin Azmi berkata, penjawat awam lelaki berkenaan juga merupakan orang kena pengawasan OKP yang sedang menjalani rawatan dan pemulihan dalam tempoh 3 tahun dengan AADK. Suspek akan berdepan kes pendakwaan melibatkan hukuman penjara 3 tahun dan 3 sebatan kerana menggunakan semula dadah semasa dalam tempoh pengawasan AADK. Kesemua 11 suspek berumur antara 19 hingga 40 tahun ditahan mengikut Seksyen 3-1 Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983 kerana disyaki penagih dan gagal ujian saringan dadah. 1 modul dan 4 mainan berpapan pendidikan persekitaran marin dihasilkan Jabatan Perlindungan Alam Sekitar untuk mendidik masyarakat di negeri ini mengenai kepentingan menjaga kehidupan laut. Ia berdasarkan kajian modul dan board games pendidikan alam sekitar bagi persekitaran marin untuk komuniti di Sabah yang dilaksanakan pada Julai 2017 hingga Jun tahun ini. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah Asafal P. Alian berkata, modul dan permainan berkenaan boleh digunakan sebagai antara satu alat bantu mengajar dalam mana-mana program pendidikan alam sekitar. Modul ini diolah dengan begitu mudah dan begitu simple dan menyenangkan sehingga kan saya rasa permainan ini boleh dilakukan di mana-mana saja, terutamanya sekali dalam aktiviti riadah bersama keluarga ataupun kanak-kanak sekolah, tetapi impak dia itu yang lebih penting.
Asafal ditemui media selepas merasmikan bengkel modul dan board games pendidikan alam sekitar bagi persekitaran marin untuk komuniti Sabah di Kota Kinabalu. Dalam usaha melindungi dan memelihara alam sekitar, tanggungjawab dan penyertaan semua pihak termasuk komuniti setempat amat penting bagi menjadikan hidupan marin di negeri ini sebagai lokasi ikon pelancongan yang kaya dengan keindahan ekosistem lautnya. Seramai lebih 50 pegawai kerajaan, ahli-ahli Sabah Environmental Education Network, SIN dan Badan Bukan Kerajaan NGO menghadiri bengkel ini. Turut hadir Pengarah Jabatan Perlindungan Alam Sekitar, Haji Muhammad Yusri Abdullah. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa menyasarkan sekurang-kurangnya 50 koperasi sekolah menjana pendapatan RM1 juta menjelang tahun 2020. Sehingga kini terdapat kira-kira 160 kios koperasi sekolah beroperasi dan sedang dalam pembinaan di seluruh negara. Menurut Presiden Angkasa, Datuk Abdul Fattah Abdullah, berdasarkan statistik Angkasa, 7 koperasi sekolah menengah di negara ini berjaya mencapai perolehan pendapatan lebih RM1 juta tahun lalu. Ini termasuk koperasi sekolah menengah kebangsaan SMK Kota Berhad, Kota Bahru, Kelantan yang masih menunggu pengesahan pihak audit. Manakala 15 koperasi lagi perolehannya mencecah hampir RM1 juta, iaitu antara RM700,000 hingga RM900,000. 30 koperasi sekolah lagi mendapat perolehan antara RM500,000 hingga RM700,000. Datuk Abdul Fattah berucap merasmikan penutupan Majlis Dialog Pengetua Koperasi Sekolah Negeri Sabah 2019 di Kota Kinabalu. Setakat Jun tahun lalu, terdapat 2,406 koperasi sekolah di seluruh negara dan daripada jumlah itu, 223 koperasi sekolah di Sabah menyumbang perolehan RM14.9 juta. Jumlah perolehan koperasi sekolah seluruh negara berjumlah lebih RM260,406,000. Beliau optimis koperasi sekolah mampu menjadi tempat pelajar mendapat latihan keusahawanan dan memupuk nilai kerjasama serta mengkomersialkan koperasi sekolah menerusi penjanaan pendapatan. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan bersama Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan. Baik, Konstantin, terima kasih.